سيدنا سيد الإمام المربي الحبيب الإمام بن محمد بن سالم الحبيب، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل في العباد وتنفرج في الكراب وتضاء بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita ini. Amin Allahumma amin. Sampailah kita kepada bab yang ke-52, yang bab yang ke-55 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, memperjelaskan bab fadl az-zuhri fi dunya wal hath ala taqalludi minha wa fadl al-fajr. Hadis yang ke-13, وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن تبدو عورته. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, laqad ra'aitu, saya benar-benar telah melihat, witness Sayyidina Abu Hurairah, 70 min ahli Sufah, 70 people from ahli Sufah. Ahli Sufah daripada golongan companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where they always sit and stay at Masjid al-Nabawi, in the place near to Rawdat al-Sharif, where it's 70 of them, or some narrated hadith say more than 70, around 300 of them. Nabi sallallahu alaihi wasallam always sit with them. And Nabi sallallahu alaihi wasallam, whenever Nabi sallam receive any food, anything, or Nabi sallallahu alaihi wasallam came back from Ma'rakah, Nabi sallallahu alaihi wasallam always will give them whatever with Nabi sallallahu alaihi wasallam. This hadith said 70 people of Ahlus Sufah, they are from the poor people, but all Ahlus Sufah, semuanya Ahlus Sufah ini mendapatkan, they receive from Nabi sallallahu alaihi wasallam jannah. Seperti 10 orang sahabat, like those 10 sahabat, they say 10 mubashirin bil jannah. This Ahlus Sufah, they are mubashirin bil jannah ala al-itlaq. Dalam hadis ini diperjelaskan, tidak seorang pun dari mereka yang mengenakan selendang, ada kalanya bersarung, ada kalanya berbaju. Mereka mengikat pada leher-lehernya masing-masing. Di antaranya ada pakaian itu hanya sampai pada setengah dari kedua betisnya, dan di antaranya pula
yang sampai di kedua mata kakinya, lalu dikumpulkannya lah dengan tangannya kerana tidak suka terlihat auratnya mereka. Inilah ahlu sufah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. These ahlu sufah are poor people where their clothes also are so little. They have mereka tidak mempunyai rumah. They stay in Al-Masjid Al-Nabawi. They live there, they sit there, they sleep there. But this Ahlu Sufa, they have the most important thing, that is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Sufa never care about anything. They only want Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they receive Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Sufa, mereka tidak memerlukan apa-apa. Mereka memerlukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun mereka, even though they don't have a proper clothes to put on, even though walaupun mereka itu dalam keadaan susah, dalam keadaan poor, ya, but mereka selalu mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis ini diajarkan kepada kita, memberikan kita maklumat, memberikan kita, give us knowledge, give us learning, ya, give us learning. Walaupun kita dalam keadaan susah, even though we are in difficulties living in this world, but kita jangan pernah, but never forget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even though we don't have a proper clothes, but we need to cover ourselves with a proper cover, so our aurah is not been seen. We must close our aurah. Even though whatever happens, the name of aurah, it is wajib for us to close it. Never open our aurah. In fiqh, they say by looking at an open aurah is haram. And if you realize your aurah is open and you don't want to close it, it's haram. And if you show your aurah to people, it's haram. So, aurah is like salah. Whenever, whatever happen to you, you must close aurah. So you must perform your 5 times prayer, even though you are working, even though you are working at the moon, at the star, at the sun. If you are working beneath the sea, you still got to pray. Wajib, and we can't stop. We can't stop praying, because Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun wajibkan kepada kita untuk kita melaksanakan solat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mention inside the Holy Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ. I didn't create human being and jinn and other apa sahaja yang Allah Ta'ala ciptakan, only to pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. I liya'buduni, ya, I liya'rifuni. Perlu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sembah Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anhu qala, dan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, rawahu Muslim. Dunia adalah jail for mu'min, jail for mu'min, ya, penjara untuk orang-orang yang beriman. Why Nabi sallallahu alaihi wasallam mention like this? Because Nabi sallallahu alaihi wasallam want to tell us certain things in dunya we can't do it, we can't perform. But certain things in dunya we must perform with amanah from Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's number 1. Number 2, bila kita berada di orang ya, jannah bagi orang kafir. Apa maksud jannah bagi orang kafir? Yaitu orang kafir
dia tidak akan mendapatkan kesenangan seperti mana apa yang orang-orang yang beriman itu mendapatkan. Orang kafir tidak akan mendapatkan kesenangan seperti apa yang orang-orang beriman mendapatkan. Jadi apa itu makna kafir? Makna kafir di sini para jemaah yang dirahmati Allah, satu adalah orang yang tahu tentang kebenaran agama ini tetapi mereka tutup. Dua, mereka tak mau ikut. Tiga, mereka tidak beriman. Sebab itu dinamakan kafir. Sebab itu dinamakan kafir. Dan kita tidak boleh suka-suka mengkafirkan orang. Kalau kita lihat ada orang melakukan maksiat, kita tidak boleh jelaskan, engkau kafir, haram, tak boleh. Ya, berarti apa? Orang kafir terlindung mereka daripada apa kebenaran yang sebenarnya. Maka apa tugas kita sebagai orang yang orang beriman? Ya, orang beriman, tugas kita adalah apa? Adalah untuk memberitahu kepada orang apabila dia melakukan satu kesalahan, maka perlu ditegur orang tersebut. Maka dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang-orang yang beriman. Contoh, orang yang beriman dia kena jaga diri dia, ya, tetapi kalau dia faham yang dia betul-betul beriman, walaupun di dunia ini ada batasannya, ini tak boleh, ini boleh, tetapi kalau dia faham inilah ketentuan yang mana Allah SWT telah menentukan, maka dia akan tenang hidup dekat dunia. Walaupun apa kecoh sekalipun, apa hal terjadi sekalipun, dia akan tenang hidup di dunianya Allah SWT. Begitulah dia. Hadis yang selanjutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Ya, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Ibnu Umar berarti Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Beliau memperjelaskan Rasulullah SAW akhadha Rasulullah SAW bimankibayhi. Rasulullah SAW menepuk kedua apa? Bimankibayhi. Mankibayhi ini apa nama? Shoulder pada jemaah sekalian, ya, bahu kita, ya, bahu kita. Faqala, maka ia pun berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang yang gharib. Orang yang gharib ini bagaimana para jemaah sekalian? Orang yang gharib ini adalah orang yang dalam keadaan ganjil, dalam keadaan bingung, ataupun dijelaskan dekat dalam kitab kita ini, orang yang sedang berada di negeri orang dan tentu akan kembali ke negeri asalnya, atau sebagai orang yang menyeberangi jalan, dia ini amat sebentar sekali di dunia ini. Ada yang memperjelaskan gharib berarti apa? Dia sampai ke suatu tempat tetapi dia tak tahu cara orang sana. Dia tak tahu cara orang sana. Itu maksud gharib, ganjil. Ya, bukan dalam keadaan bingung, tidak, tapi ganjil. Ya. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita dekat negara kita, Singapura ini, ya, kalau biasanya bergurau, biasa kita ketawa-ketawa dan tepuk bahu dan sebagainya. Tapi kalau dekat negeri Arab, orang Arab kalau bergurau dia tak tepuk bahu, dia tepuk kepala pada jemaah sekalian. Ya, dia tepuk kepala. Kita pula kalau bergurau tepuk kepala, kita mungkin kita tepuk orang tersebut. Itu maksud gharib pada jemaah sekalian. Gharib. Ya, gharib. Lagi satu, biasa adat kita dekat negeri kita, orang datang ke rumah kita jam berapa sekalipun, pasti nanti kita akan keluarkan, mungkin keluarkan kuih-kuih ke, makan ke, air kan. Tapi kalau awak pergi negeri orang Arab, tidak. Dia kalau awak datang rumah dia, waktu sarapan, waktu makan tengah hari dan waktu makan malam, itu awak duduk makan dengan dia. Tapi selain dari itu, dia akan keluarkan air 3 gelas kecil saja, dah selesai. Ya, itulah dia. Itu cara dia pada jadi apa? Gharib pada jemaah sekalian, gharib. Ya. Saya waktu balik dari Hadramaut dulu saya jelaskan, Umi kalau Hadramaut macam ni tau. Umi saya bilang apa? Nanti orang bilang, pergi rumah Ustaz Asad, air 3 gelas kecil dapat, cukup Ustaz Asad. Ya, itu namanya gharib pada jemaah sekalian. Ya, jadi Nabi SAW ya
memberitahu kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, jadilah engkau seorang yang ganjil di dunia ini, yang mana ganjil engkau itu sekejap saja engkau akan ada dekat dunia ini, sekejap lagi engkau akan tak ada dekat dunia ini. Itu maksudnya. Ataupun jadilah engkau orang yang di dunia ini cuma kau paspai saja, transit saja para jemaah. Pada hakikatnya ia betul. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekejap saja. Sekejap lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mati para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita akan mati. Tak ada satu pun yang hidup. Semua akan mati. Dan Nabi SAW memperjelaskan, wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhu yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Jika kamu dah masuk waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Dan jika kamu dah masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu petang, kata Nabi SAW. Apa maksudnya ni para jemaah sekalian? Maksudnya apa? Waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita tidak lama, sekejap. Jadi kalau dah masuk waktu petang, kita bilang apa? Dah masuk waktu petang. Awak belum asar kan? Nantilah tak apa. Kamu nanti. Dah masuk azan maghrib ni. Nantilah sekejap lah. Dah masuk waktu isya ni. Nantilah sekejap lah. Awak belum sembahyang lagi isya ni. Alah, sekejap lagi nanti final pukul 11 ni. Contoh lah katakan. Tak apalah, tunggu final habis lah nanti. Kan ada first half, second half. Nanti antara first half, second half kan ada break 15 minutes. So, tahu-tahu break 15 minutes, dia bukan solat, kacau kopi dekat dapur. Maksudnya begitulah. Itu Nabi jelaskan. Dan masuk waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Berarti apa? Takut-takut kita mati tak sempat nak solat, tak sempat nak beribadah kepada Allah Ta'ala. Begitu juga kalau dah masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Dan Nabi SAW jelaskan apa? Khudh min sihatika li maradik wa min hayatika li mautik. Dan Nabi SAW jelaskan lagi apa? Waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Khudh, kata Nabi, ambillah min sihatika, dari sihat kamu, 5 radit, untuk masa sakit kamu. Apa maksudnya ni para jemaah yang dirahmati Allah? Kita sekarang tengah sihat, jaga kesihatan kita. Jangan sampai kita rosakkan kesihatan kita. Nanti bila dah sakit, barulah nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau. Sekarang ni tengah sihat, ibadah kuat-kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekuat tenaga kita. Ada rezeki, pergi tunaikan ibadah umrah, pergi tunaikan ibadah haji. Allah berikan kita waktu yang banyak. Jadikan sebahagian daripada waktu kita untuk Al-Quran. Jadikan sebahagian daripada hari kita untuk malam kita, untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Wa min hayatika li mautika, dan waktu hidup kamu untuk masa mati kamu. Waktu hidup kamu, hidup kita ni jadikan untuk kita mati kita. Maksud bagaimana? Waktu kita hidup ni, siapkan macam-macam kita perlu siapkan. Nak siapkan apa? Contoh kalau kita nak travel, apa yang kita akan bawa? Baju-baju, obat-obat, apa lagi, dan sebagainya. Dengan luggage kita buat macam-macam persiapan. Mungkin kita nak kena ambil injection dan sebagainya. Itu untuk dunia. Bagaimana pula untuk akhirat? Siapkan diri kita. Siapkan diri kita nak sampai kepada akhirat. Apa luggage kita nak bawa ni para jemaah? Luggage macam mana kita nak bawa? Berapa kilo punya luggage kita nak bawa para jemaah? Apa isi luggage kita? Baju kita tu isi apa? Itu dia yang kita perlu siapkan, persiapan kita untuk balik ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah kita mempunyai andaian fikiran yang memperjelaskan bahawasanya cukup dah ibadah aku ni, aku rajin sedekah, aku rajin qiyamul lail, tiap-tiap tahun aku khatam Quran. Belum tentu ibadah kita itu cukup. Dan kita pun tak tahu kan, habis daripada tadi kita solat maghrib sama Habib Qadir, siapa di antara kita yang dapat WhatsApp, SMS, email, Twitter, PM, DM yang bahawasanya
Malaikat Jibril bilang, oh supaya maghrib kau tadi confirm sah, masuk syurga. Tak apa. Kalau dia dapat dah WhatsApp daripada Malaikat Jibril, tolong share sama kita berapa nombor handphone Malaikat Jibril. Ya? Kita copy, paste and share pada jemaah sekalian. Nak tahu juga. Ya? Nak tahu juga. Ya? Sekali-sekali WhatsApp lah. Malaikat Jibril tanya, agak-agak berapa nombor handphone Malaikat Maut? Ya? Semua orang tak mau tahu handphone Malaikat Maut. Apa pasal? Semua orang tak nak mati. Ya? Semua orang takut nak mati pada jemaah sekalian. Itulah dia. Kita perlu siapkan persiapan kita. Makan sahir kita selalu siapkan. Lapar kita makan. Badan kita bau kita mandi. Pakaian kita kotor kita tukar. Ini untuk zahir. Bagaimana pula batin kita? Batin kita lapar ke? Batin kita bagaimana? Kotor ke? Batin kita bau ke? Nah, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Awak boleh nampak para jemaah sekalian, Tuan Guru Al-Habib Kazim Sekaf ini, awal-awal saya berada di Hadramaut, saya duduk bersama beliau. Alhamdulillah, kita kenal guru kita. Selalu kita tengok para habaib ini kalau pakai sarban cantik. Tengok sarban Habib Kazim, dah habis dia. Kita tengok para alim ulama kalau pakai baju cantik. Tengok baju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong cerita. Ya, guru datang. Ja'at al-ma' wa badarat at-tayammum. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله توفيق. الذي جمعنا وإياكم في هذا الوقت المبارك وعلى هذا المجلس العلم وكلام النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن مجلس علم خير الإنسان من أن يركع 1000 ركعة ومن أن يزور 1000 مريض ومن يشيع 1000 جنازة. لذلك مجالس العلم هذه فيها خير كبير. ومجالس الخير تنقسم إلى 3 أقسام كما قلنا: مجلس ذكر ومجلس علم ومجلس قرآن. مثل الحضرة التي قرأناها في بعد العصر حضرة باسودان، هذه حلقة ذكر نذكر الله عز وجل بقصائد الصالحين والكلام. وحلقة القرآن نجلس في قراءة القرآن. هذا مجلس العلم وأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Al-Habib memperjelaskan, Alhamdulillah kita sekarang dikumpulkan dalam suasana majlis ilmu, yang mana majlis ini merupakan suatu majlis yang baik dan ia lebih mulia daripada orang yang puasa selama setahun dan lebih mulia daripada orang yang melakukan solat sunat sebanyak 100 rakaat. Itu hakikat majlis ilmu. Dan kata Habib, sebanyak-banyak majlis ini, fadal, siapa yang ada dekat luar silakan masuk. Dan Habib memperjelaskan majlis itu terbagi kepada 3. Satu disebut majlis zikir. Seperti tadi sebelum maghrib kita telah duduk di dalam majlis hadrah, maka itu majlis zikir. Dan lagi satu majlis Al-Quran, yang kita membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran dan menghayati Al-Quran tersebut.
Dan yang ketiga adalah majlis ilmu, seperti mana kita sekarang ini berada di dalam majlis ilmu, dan ini bukan majlis ilmu sembarangan kerana kita membaca hadis daripada beberapa hadis-hadis Nabi SAW, dan ia merupakan ajaran tingkah laku dan perbuatan Nabi SAW. وفي هذا الحديث هذا الباب يكلمنا عن الدنيا. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال له قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، يريه النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الدنيا ومنزلة الآخرة. الإسلام هذا دين كامل، يعطي الدنيا حقها ويعطي الآخرة حقها ويعطي الجسم حقه ويعطي الروح حقه. Dan Habib mengatakan dalam hadis ini didatangkan daripada seorang sahabat yang agung, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia merupakan di antara sahabat-sahabat yang sangat-sangat agung berada di sisi Nabi SAW, yang mana Nabi telah bersabda bahawasanya Nabi SAW menepuk bahu Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan Nabi SAW bersabda, jadikanlah diri kamu tu seorang yang ganjil, yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud daripada ini, Habib memperjelaskan agama Islam ini merupakan agama yang sangat-sangat sempurna, yang ia dibagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada tentang urusan dunia dan ada tentang urusan akhirat. والمراد بكذلك أيضا أن نحن نعرف قدر الدنيا ولا نقدمها على الآخرة، فالآخرة باقية والدنيا فانية، والدنيا هذه مزرعة الآخرة الله وجدنا فيها سبحانه وتعالى. لازم نحوز الدرجات الأعلى في الآخرة ولا ننقطع بها عن الآخرة الدار الباقية. Dan Habib mengatakan, walaupun agama Islam ini ada yang memperjelaskan kepada kita tentang dunia, tentang akhirat, tapi kita jangan utamakan dunia, kerana dunia ini akan binasa dan akhirat merupakan tempat yang kekal. Tapi kita perlu bijak dan perlu tahu cara untuk kita menggunakan dunia supaya kita dapat sampai kepada akhirat, kerana kehidupan yang hakiki yang sebenarnya bukan dunia tetapi akhirat. لأن الدنيا بالنسبة للمسلمين والمسلمات مزرعة ومحل ربح ومحل تجارة لدار البقاء ولدار الخلود. Dan Habib mengatakan dunia ini ibarat tempat orang beriman bercocok tanam. Maka bila dia tahu cara bercocok tanam, seperti dia bercocok tanam, maka dia akan mendapatkan hasilnya, ribihnya, hasil daripada apa yang ia telah bercocok tanam untuk dia bawa ke akhirat. ومزرعة الآخرة مثلا نقول في الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لنا نخلة في الجنة من النور الإلهي نتمتع ونأكل من ثمارها أبد الآبدين ودهر الداهرين. Dan Habib mengatakan salah satu daripada cocok tanam kita di dunia adalah kita seperti membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kerana bacaan ini yang disebut dalam bahasa kita tasbih ini, umpamanya bila kita baca, kita dapat bercocok tanam di akhirat dengan nakhlah. Nakhlah itu adalah apa? Adalah benih pokok kurma. Maka dia akan tumbuh di akhirat kelak. Bila kita baca, kita tanam, maka bila dia tumbuh, kita akan dapat hasilnya. مثلا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فهذه الأربع الكلمات العظيمات حق المولى عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، مولى عظيم كبير جليل. نحصل مقابلها كنز من كنوز الجنة، تأتي مقابل انظر كنز ما هذا بسبب تلك الكلمات. فكلما جلسنا في الدنيا أطول حصلنا على بقاء أعظم في الآخرة ونعيم أكبر. نقرأ مثلا سورة الإخلاص بعد الصلاة 10 مرات، من قرأ منه الله حق بعد صلاة الفريضة 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، في رواية من الذهب، قصر كله من الذهب الخالص. من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من الذهب. فأحيانا نحن أيام الاثنين، أيام الخميس، يوم الجمعة، إذا ما في عمل، إذا في فراغ، يصلي الضحى 12 ركعة. إذا في إجازة قصر في الجنة من ذهب، كله من ذهب. فهذا الدنيا مزرعة للآخرة، بعد الموت تحصل هذا قصور من ذهب، هذه كنوز ما شاء الله، هذه نخيل، وقس على ما شاء بعد ذلك تحصل هذه المزرعة. الدنيا طريق للآخرة، مزرعة الآخرة، وليس مثل الكفار الملاحدة لا يؤمنون بالجنة لا يؤمنون بالآخرة.
فهم محصورين في الحياة الدنيا. قال سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لا يدرون بالنعيم اللي في الآخرة الأبدي. Dan Habib mengatakan, salah satu daripada cara juga untuk kita mendapatkan hasil di akhirat adalah kita banyak berzikir. Salah satu daripada zikir tersebut adalah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah ini bacaan yang sangat agung, bacaan yang sangat mulia. Sebab apa? Kita menyerahkan diri kita, urusan hidup kita, dunia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebulan-bulannya. Biar Allah yang mengaturkan, biar Allah yang menentukan, biar Allah lah yang menetapkan segala-galanya. Contoh juga seperti kita membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Bila kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali, fadilatnya diperjelaskan. Allah Subhanahu Wa Taala membina dan menyiapkan sebuah istana yang mana istana tersebut adalah daripada emas yang murni untuk kita. Emas yang murni untuk kita. Begitu jugalah dengan kita melaksanakan, begitu jugalah dengan kita berzikir-zikir dengan zikir yang lain. Tidak seperti orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman, dia hidup dekat dunia pun dia tak tahu apa dia buat, dekat akhirat pun tak tahulah dekat mana dia. Tetapi kita orang yang beriman, kalau kita tahu hidup kita dekat dunia begini dan begitu, maka dekat akhirat kita akan bahagia, kita akan tenang, kita akan happy berada di akhirat. Kerana apa? Kita sudah ada rumah, iaitu Allah Ta'ala binakan istana daripada emas, yang mana emas tersebut bukan emas sembarang-sembarang, emas yang murni 100% pure gold. Masya Allah, subhanallah. Begitulah yang dijelaskan oleh Habib. ولذلك الصالحون يعني في النوم تتقوى إيمانهم بالله سبحانه وتعالى كما قال لأنها تأتيهم المبشرات من الله جل جلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قالوا من المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. فإذا نام الصالحون يرى بعضهم يرى الجنان ما شاء الله إيش هذا كل هذا ما شاء الله، فيقوم يزداد في الأعمال الصالحة ويتمنى لقاء الله لأنه يرى ما أعد الله له من النعيم العظيم والمقام الكريم. Dan Habib mengatakan di antara ciri-ciri orang yang ia mendapatkan hasil daripada apa yang ia laksanakan di dunia, Allah tunjukkan dia kadang-kadang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu dia tidur. Dia nampak apa? Dia nampak perkara-perkara yang baik daripada amal ibadah dia. Maka dia, oh ini yang aku dapat, aku buat amal ibadah begini, Allah tunjukkan aku begini. Maka apabila dia bangun dari tidur tersebut, dia akan bertambah giat dan bertambah rajin lagi untuk meneruskan amal ibadahnya, kerana ia tahu mana tempat yang akan dia berada di akhirat. كما تقرؤون مثلا نقرأ في قصة يوم عاشوراء أن بعض الصالحين رأى في المنام يعني الجنة ونعيمها، ورأى واحدة من زوجاته من الحور العين. من أنت؟ قالت له أنا عاشوراء زوجتك في الجنة وهذا النعيم في المقام. فقام من النوم وقال يا رب إن كان هذه رؤيا حق وهذه زوجتي فعلا في الجنة فأسألك أن تقبضني إليك الآن. خلاص قال الآن أنا أريد الموت عاجلا فقط. فربنا يكشفها من النعيم العظيم. Habib mengatakan salah satu contoh lagi seperti pada hari Ashura. Kita tahu hari Ashura adalah tanggal 10 daripada bulan Muharram, dan bila kita beribadah pada hari tersebut, salah satu daripada kemuliaannya adalah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang beribadah pada tanggal 10 Ashura tersebut, dia akan mendapatkan ganjarannya. Apa ganjarannya? Seolah-olah seperti dia mendapat seorang perempuan isteri yang cantik sekali. Maka dia pun tanya, kau siapa? Dia bilang, aku ni Ashura. Aku ini Ashura yang kau beribadah pada hari Ashura. Maka kalaulah dia betul-betul orang yang beriman, kata Habib, dia akan bangun dan dia akan minta. Dia bangun dari tidur, dia akan minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dah cukuplah, matikan aku sekarang lah. Aku nak Ashura, aku sudah cukup dah habis. إذن هكذا يعني هذه الدنيا المؤقتة. نحن نعيش في دنيا مؤقتة، حياة مؤقتة، نعمل للآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب كن في الدنيا كأنك غريب. مثل الآن يعني نحن جينا أسبوع في سنغافورة، غريب خلاص مسافر. فالدنيا كذلك نحن نجلس في الدنيا غرباء 70 سنة بعدين نسافر نجلس كأنك غريب أو عابر سبيل.
عابر السبيل. مثل واحد يعني تسافر أنت تنزل في المطار مثلا ترانزيت 7 ساعات 6 ساعات 3 ساعات، كم ترانزيت حقك مؤقت ما خلاص. وكذلك نحن في الدنيا دي محطة ترانزيت 60 70، ننزل بعدين إلى عالم البرزخ أطول، عالم آخر عظيم أوسع من الدنيا وألذ من الدنيا وأنعم من الدنيا، ولكن لأنه غريب علينا نخاف منه ما ندري إيش هذا. لكن تنزل فيه ما شاء الله فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تلتقي بأصدقائك الذين ماتوا قبلك، أقاربك الذين ماتوا قبلك، أجدادك الذين ماتوا قبلك كلهم. ترى سبحان الله إيش هذا المقام العظيم. وإذا وصل يتمنى الذين في الدنيا يأتون معه، يصلون يصومون لأجل يأتون، يخاف في البرزخ أنه ما يصلي يأخذون وبعدين إلى النار، يقول نريدهم كلهم معنا. فهكذا حياة مؤقتة يعني. أهم شيء فيها ما شاء الله الطاعة، العلم، الدعوة، الذكر، عمل الخير، ما شاء الله لا يبقى فيها عالم ولا حاكم ولا تاجر ولا غني ولا فقير، كلنا نخرج، لكن نخرج إن شاء الله أعمال صالحة بخدمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بخدمة أولياء الله سبحانه وتعالى، بخدمة الدين. هذه أعظم شيء في هذه. Habib memperjelaskan lagi, hidup kita dekat dunia ni sebentar saja kita. Seperti mana yang Nabi SAW jelaskan dalam hadis ini, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu orang yang hidup dekat dunia ni seolah-olah seperti kehidupan yang ganjil. Maksud kehidupan yang ganjil, kehidupan yang sekejap saja hidup kita. Mungkin umur kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, ataupun Nabi jelaskan lagi aw'abilus sabil, ataupun kata Habib seperti kita transit ni berapa lama kata Habib. Cuba kalau kita musafir, kita transit dekat airport 3 jam, 7 jam, 10 jam. Dan Habib jelaskan, tengok saya ni kata Habib. Ya, maksud saya ni bukan saya, Habib. Tengok kata Habib cuma seminggu dekat Singapura, sekejap transit. Lepas tu Habib dah nak belayar dah. Malam ni belayar dah Habib dah. Bye-bye dah kita dah. Jadi begitulah dia, kita hidup dekat dunia ni sebentar saja. Maka jaga hidup kita dekat dunia ini. Walaupun dia orang businessman, dia orang alim, dia orang yang apa sekalipun, semuanya akan tinggal. Kita semua nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tinggalkan dunia ni habis semua. Jadi siapkanlah diri kita. Waktu kita jaga dengan ibadah, waktu kita jaga dengan majlis ilmu, waktu kita jaga dengan majlis zikir, waktu kita jaga dengan amalan-amalan yang baik, agar supaya bekal kita untuk balik ke dunia ni kita boleh siapkan. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عندهم أشغال. سيدنا أبو بكر عنده مزرعة، وسيدنا عثمان يعمل في التجارة، وكذلك بقية الصحابة، لكنهم ما تركوا مجالس العلم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تركوا صلاة الجماعات في المسجد، ما تركوا الأخلاق، قاموا بالدنيا وقاموا بالآخرة. المشكلة الآن بعض الناس إذا عمل الدنيا ينسى الآخرة، لا يحضر مجلس خير، لا مجلس علم، لا مجلس ذكر، لا مجلس قرآن، لا يكون له تهجد، لا يصلي الوتر حتى ركعة واحدة. فكيف هذا؟ فصار انشغاله بالحياة أكثر من انشغاله بأمور الآخرة. ما في إشكال، ممكن تكون أنت عندك أعمال الدنيا لكن لا تترك ركعة الوتر، ولا بد مجلس خير، مرة مجلس خير، مرة مجلس علم، مرة مجلس ذكر. هذا عمل الآخرة، هذا عمل الدنيا. لكن نقدم نذهب إلى أعمالنا الدنيوية، ولا مجلس علم ولا ذكر ولا قرآن ولا ركعة وتر ولا عمل. هذا الخطأ. Habib mengatakan contoh seperti sahabat-sahabat Nabi, seperti Sayyidina Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mereka juga orang bisnes, sebab mereka ada tanah, mereka juga ada kebun, mereka juga ada contoh seperti kebun kurma dan sebagainya. Berarti mereka orang businessman, tapi mereka tak pernah tinggalkan majlis ilmu. Jangan pernah kita tinggalkan majlis ilmu, jangan pernah kita tinggalkan majlis zikir, jangan pernah kita meninggalkan majlis yang baik-baik. Kata Habib, yang jadi masalah zaman sekarang ni, orang banyak ada bisnes macam-macam, bagus kerja semua, tapi majlis-majlis ni tinggalkan. Sebab itulah susah. Kita kalau boleh jangan tinggalkan sama sekali. Cuba kita, memang agak susah kata Habib ya, kita siang kerja,
malam nak pergi penat apa. Memang begitulah kita hidup dekat dunia ni. Perlu susah-susah dulu, nanti senang-senangnya. Kemudian maka kita jangan biarkan diri kita ini asyik dengan dunia saja. Kalau asyik dengan dunia, kita akan binasa, kita akan rosak. Sebab apa? Tak ada amal ibadah. Inilah yang susah. ولذلك كان بعض الصالحين عندنا في حضرموت، وحتى في غير حضرموت كان عندهم دكان، عندهم دكاكين فيشتغلون. فإذا دخل الدكان أولا يقرأ القرآن ما شاء الله، وتكون كتب العلم عنده في الدكان. فإذا أراد أحد أن يبيع أو يشتري قفل الكتاب ما شاء الله. فإذا لا يوجد أحد يبيع يشتري يفتح القرآن أو يفتح الكتاب. Habib mengatakan, kalau kita semua tahu dekat Hadramaut khususnya di Kota Tarim, orang-orang di Kota Tarim itu bukan hanya sujud, dia zikir, dia tidak. Mereka pun bisnes juga, ada kedai jual obat, kedai jual kopi, kedai jual ayam, kedai jual daging. Tapi dalam kedai mereka mesti ada kitab, iaitu Al-Quran. Jadi kalau tak ada orang masuk kedai dia buka Quran. Tapi bila ada orang masuk kedai dia tutup Quran. Dia layan customer pula. وكان الإمام الجنيد هذا شيخ الطائفة الصوفية يقولون عنده حانوت في بغداد، وكان عنده ستارة أمام الدكان. إذا دخل الدكان أولا يضع الستارة ويركع يحب الدكان الحانوت 20 ركعة ثم يفتح الستارة. تفضل من يريد أن يعمل يشتري. Kata Habib, dulu ada seorang orang sufi besar, wali Allah besar, iaitu Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Imam Junaid Al-Baghdadi ini kata Habib memanglah terkenal dia orang wali Allah besar, tapi tahu tak awak, dia pun orang businessman yang berjaya. Sebab dia ada kedai. Dan bila kedai dia tu, dia buka pintu kedai dia, ada langsir kain, dia tarik langsir dia. Berarti kalau tarik langsir tu, orang tak masuklah. Apa dia buat dekat kedai? Dia sembahyang sunat 20 rakaat. Habis sembahyang sunat 20 rakaat, dia buka langsir baru orang masuk. Jemput sila, nak beli apa mari sendiri. هؤلاء ما شاء الله يعني أقاموا الدنيا وأقاموا الآخرة، أعطوا الدنيا حقها والآخرة حقها، توازن موجود. مش دنيا بلا خير، أو أعمال آخرة من غير أن يقوم ليس بأعمال الدنيا، كل شيء أقاموا. Kata Habib, begitulah dia orang-orang yang terdahulu dulu, mereka faham betul. Ya, untuk urusan dunia, urusan akhirat, tapi mereka tidak dengan urusan dunia saja, akhirat ditinggalkan, ataupun sebaliknya akhirat saja, dunia ditinggalkan. Orang-orang dulu berjaya kerana apa? Dia tahu cara nak susun, nak aturkan waktu dia. Dunia pun ada, akhirat pun ada. ولذلك قال سيدنا الحسن البصري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين جعلوا الدنيا بمنزلة النعال في أقدامهم، والدين بمنزلة القلنسوة فوق رؤوسهم، والدين فوق الرأس، والدنيا بمنزلة النعال. يعني يستخدمون الدنيا لأجل تقربهم من الله، تحفظهم من الأسوأ. لكن الحين يعني قال في زمن هذا الحسن البصري يقول أن في زمننا هذا فجعلوا الدين منزلة النعال والدنيا في الرأس، وعكسوا. هذا كان في زمن سيدنا الحسن البصري، وكيف في زمننا؟ Kata Habib, dulu ada seorang ulama besar, dia seorang tabi'in, iaitu Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Beliau ini dulunya adalah orang yang berjaya dunia dan akhirat. Sebab apa? Dia meletakkan dunianya itu di slipper dia, sandal dia punya shoes. Tapi urusan akhirat di atas kepalanya. Berarti apa? Dia jaga, dia keluar pagi untuk dia berdagang, malam hari untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk dia menyebarkan agama Islam, berdakwah. Tapi kata Habib, zaman sekarang terbalik dia. Bagaimana dia? Ya, agama diletak dekat slipper, dunia diletak dekat kepala. Sebab itu susah. ولذلك الدنيا هي بحد ذاتها يعني ليست مذمومة. الدنيا خلق الله. ايش الدنيا؟ أشجار، جبال، حيوانات، معادن، حديد، حب. هذه الدنيا، هذا مخلوقات الله. لكن عندما تكون هذه سبب لبعد الإنسان عن الله، هذا الخطر. عندما تكون هذه الدنيا سبب لتقرب الإنسان إلى الله، هذه صارت الدنيا المهمة. Kata Habib, apa kita nak banggakan dengan dunia ni? Ada apa dekat dunia ni? Pokok, gunung ganang, orang-orang. Ini semua ciptaan Allah Ta'ala. Dunia ni semua tak ada apa-apa. Jadi kalau kita pergi mana-mana, keluar dari rumah dan kita tengok dunia ni, kita terpekun dengan dunia. Wah, dunia ni begini, berarti akhirat tidak hancur.
Tapi kalau kita tengok baik dia urusan apa lah dekat negeri ni ada ke tak ada ke, begitu ke begini ke, begitu ke begini ke, kita tak heran kan dengan dunia ni walaupun building yang tinggi-tinggi sekalipun, akhirat kita selamat. وأي شيء خلاص يسرق الوقت الآن. أي شيء يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى هذا ليس من الدنيا. أي شيء يعينك على طاعة الله ليس من الدنيا المذمومة. Kata Habib, apa sahaja yang kamu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamu terheran-heran, Allah jadikan dunia ni dan kamu terheran-herankan tentang urusan dunia ni, maka tak ada apa-apanya, tak ada manfaat apa-apa. أي جهاز، أي آلة، أي شيء يعينك على طاعة الله هذا من الدنيا المحمودة لأنه تعينك على طاعة الله. حتى لو فرضنا هذه المكيفات، لو فرضنا ما في مكيفات، ما في مراوح، الناس يجلسون في المسجد متضايقين لا يقدرون يجلسون ساعتين ساعات يريدون يخرجون، فصارت هذه المكيفات والمراوح معينة على العلم ليست من الدنيا. وإذا كان أي أمر يعينك على طاعة الله ليس من الدنيا هذا من الآخرة. Kata Habib, kalaulah menjadi sebab, contoh sekarang kata Habib, kat masjid ni ada kipas, ada aircon. Ini kipas dan aircon yang menjadi sebab untuk kita duduk dekat dalam majlis ilmu ni, maka urusan akhirat kita habis, majlis ilmu kita habis. Tapi kalau bukan kerana kipas, walaupun dia on ke tak on ke, bukan kerana aircon dia on ke tak on, tapi kita boleh duduk lama, suka dengan majlis seperti ini, suka dengan majlis ilmu, maka itulah dia akhirat kita telah pun percaya. فنسأل الله تعالى أن يرينا الدنيا كما رآها عباد الله الصالحون. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kita dunia seperti mana Allah tunjukkan orang-orang yang terdahulu yang telah ditunjukkan dunia tapi mereka tetap beribadah. ويجعلها سببا لنا للترقيات وللسعادات والخدمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan mudah-mudahan apa sahaja yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita dunia ini dijadikan sebab untuk kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن شاء الله يحببنا بهذه الأنوار وأنوار كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم ويشرق أنوارها في قلوبنا وقلوبكم وذواتنا وذواتكم وينفعنا بها أكمل الانتفاعات ويجعلها حجة لنا لا حجة علينا، ترقيا لنا وقربا لنا ولكم للأمة المحمدية بعدك سبحانه وتعالى بنزول الهدايات والبركات لهذه الأمة. اللهم ارحم هذه الأمة واكشف عنها كل بدل همة وغمة وانشر عليها كل خير ونعمة واجعل لها من منتك أوفر نصيب حتى تقربها عين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا أحبابنا الحاضرين الغائبين قرة عين نبيك المصطفى أسبابا لكل خير وقليلا لكل شر وعلى نية المتقدمين في هذه البلاد بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم